Oh. Ah, 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 hmm. ah, okay, maknanya recording in progress tu dah mula lah kan? Betul, dah mulakan. Alhamdulillah. Hmm, okay. Okay. Mana nak buka? Ah, Kak Aisyah mulakan dulu baca si tak? Boleh? Okay, Okay. silakan. Hmm. Solving our problems. We all have problems. We all worry, have regrets, and are under mounting daily pressures. This is the nature of life. But how to cope with all of this? How do we gain the strength to overcome and solve our problems? It must begin with the realization that the key to it all is internal. The condition of our heart and soul could be an impediment to our happiness or even the cause of our unhappiness. The solution to many of our problems lies in the reformation of our hearts so that they can be better connected to Allah. We cannot face the troubles of this world alone, and we do not have to. But for this, we need our hearts that are willing to listen to Allah and follow His guidance. And this is why we need to fix our hearts in order to fix our problems. And when our hearts move closer to Allah, we will gain the strength and wisdom to solve what seems unsolvable, bear what seems unbearable, and Allah will guide and comfort our hearts in the process. Allah will help solve our problems when we are truly close to Him, but when our hearts are a mess, they will fail us. Okay. Hmm. Okay. Bermakna dalam situasi ni lumrah dunia Hmm. kita semua akan menghadapi masalah. Dan bila kita menghadapi masalah, kita akan sentiasa risau, kita akan rasa kesal, dan kita akan rasa tertekan. Tiga Hmm. perkara bila kita ada masalah. Jadi Hmm. dalam kehidupan sebenarnya, macam mana kita nak cope, tanggung semua situasi yang perasaan risau, sesal dan tekanan. Jadi sebenarnya kita harus belajar untuk nak kuatkan atau cekalkan diri kita macam mana kita nak mengatasi masalah ni. Dan sebenarnya apa yang Allah uh, berkata adalah dalam anggaran pemahaman sebenarnya kuncinya adalah untuk penyedaran dalaman dan situasi condition our heart, bermakna kita harus sebenarnya ajar dan didik hati kita supaya kita faham apa yang buat kita bahagia dan apa yang buat kita tak bahagia, yang sedih. Dan banyak masalah sebenarnya yang kita lalui sebenarnya adalah bermula daripada kita berubah, dan hati kita itu perubahan hati itu sebenarnya adalah supaya kita dapat bergantung dengan Allah dan kita akan berkomunikasi dengan Allah. Dan Hmm. dengan itu kalaulah kita boleh mendengar uh, cara Allah ingin menyampaikan sesuatu pada kita masa kita bermasalah dan dapat bimbing kita, kita dapat sebenarnya melalui masalah dan kita dapat solve masalah kita dan kita dapat fix. Tapi kita kena belajar fix hati. Kebanyakan kita, ramai yang suruh kita mungkin berubah, ubah hidup kita, ubah cara kita. Tapi sebenarnya mungkin itu datang daripada hati Ustazah. Dia Ya. macam nak seribu daya tak nak seribu dalih kan. Kalau tak kerana kita nak sangat dengan hati kita, mungkin Hmm. kita tak akan nak buat sesuatu, atau mungkin kita punya determination tu akan setengah jalan, kerana kekuatan yang penting adalah untuk merapatkan diri atau rapat dengan Allah supaya Allah akan memberi kita kekuatan dan mungkin penyedaran dan ilmu supaya kita dapat menghadapi segala masalah dengan proses-proses yang tertentu. Dan mungkin kita memang semua nak rapat dengan Allah, nak dekat dengan Allah, Hmm. tapi macam mana kalau hati kita berkecamuk?
mungkin kita tak akan tangkap Allah punya signal kan Ustazah? Mm-mm. Apa namun kita kena percaya dalam apa jua berlaku dalam situasi tu Allah yang takdirkan. Jadi bila dia takdirkan sama ada kita rasa itu baik ataupun buruk, kita kena sedar itu adalah proses untuk rasa dekat dengan Allah. Maknanya kita kena berubah. Macam kita baca tadi, kita perlu ada reformasi pada diri kita supaya uh, apa yang berlaku itu kita terima, redha. Redha tu maksudnya terima kan, exception dengan Acceptance. ketentuannya tu. Mm-mm. Jadi bila kita terima apa yang berlaku, apa yang ditakdirkan kepada kita, so kita akan percaya pada proses tu. Bila ada proses, maka ada sesuatu lah yang perlu kita lalui dan perlu kita lakukan. Dan kita ni tidak mampu untuk uh, berbuat sedemikian tu untuk melalui kehidupan ni dengan seorang diri. Hmm. Setengah orang dia menyorokkan diri apa menjauhkan daripada orang. Okey, kalau jauhkan diri daripada manusia yang lain dengan beribadah tak apa. Mengadu Hmm. sepuas-puas hati kepada Allah tak apa. Tengok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masalah masyarakat masa jahiliah tu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarikan diri berkhalwat, ber apa orang kata bersendiri, bersunyi-sunyian. Bersunyi-sunyian, khalwat tu asalnya bersunyi-sunyian seorang diri. Hanya dia dengan Allah. Tapi sekarang uh, bahasa Melayu di khalwat tu maksudnya lelaki dengan perempuan berkhalwat bersunyi-sunyian. Yang penting Betul. khalwat tu maksudnya bersunyi-sunyian. Tapi Hmm. bersunyian dengan siapa? Dengan Allah. Sebab Allah itu akan berada sama-sama dengan kita apalagi kita mendekatkan diri kepadanya, meminta pertolongan dia. Jadi Allah will help solve our problems when we are truly close to Him. Itu yang Nabi pergi khalwat tu supaya Hmm. dia rasa diri dia tu dekat dengan Allah. Kalau macam Kak Yati dia dah pergi umrah tu, pastinya dia pergi naik gunung Gua Hira. Bagaimana seorang yang kecil itu naik atas bukit yang jauh tinggi tu hanya bertemankan cahaya bulan dengan Allah, hanya hati dia dengan Allah je. Hmm. But when our hearts are mess, they will fail us. Jadi apa-apa pun kita mestilah menjaga hati kita lah. Sebab hati itulah yang menggerakkan insan-insan. Uh, Okey, kita Tapi sambung. Ustazah, ada satu perkara yang mungkin kita mungkin kena fahamkan Mm-mm. kerana detikkan hati itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan kita kan Ustazah. Jadi Ya, kalau betul. hati kita berkecamuk, mungkin kita Mm-mm. tak akan dapat signal yang Allah detikkan hati kita untuk melakukan apa yang kita perlu lakukan. Mm-mm. Betul. Sebab tu ada nasyid. Dia memang ambil daripada hadis dan Al-Quran juga. Tapi saya ni penggemar nasyid juga dulu-dulu. Ada nasyid daripada kumpulan Hijaz yang mana lagu dia macam ni. Hati bila terlalu bersih, ah, pandangannya akan menembus hijab bila hati dikotori. Nanti kita cari lagu Hijaz tu ya tentang hati. Hmm. Jadi memang kena buat sesuatu proses jiwa ni untuk kita gilap. Gilap dalam jiwa kita ni ada jantung hati yang mana diperumpamakan seperti pelita. Pelita, kalau pernah tengok tempat pelita yang mana gelap, ruang dia tu kemudian letak lampu, lampu yang kaca, lampu pelita ayam. Kak Aisyah pernah tengok lampu macam Pernah. tu? Ha. Jadi dia macam ibarat dia menerangi uh, uh, kita panggil lampu suluh Ustazah.
Lampu Hmm. suluk tu. Yang lampu tu dia ada minyak. Lepas tu Mm-mm. Mm-mm. dia letak kaca. Betul. Kita panggil Ah, minyak tanah, betul. lampu minyak tanah tu kan. Ah, ada panggil pelita ayam, kan. Mm-mm. Pelita. Yang penting pelita lah yang mana dia ada sumbu. Sumbu itu kalau tidak kita tidak letak keliling dia dengan kaca, cahaya dia uh, tidak bersinar, tidak menerangi sangatlah, tapi tidak terang sangatlah. Tapi bila letak kaca tu, yang kacanya putih bersih, maka dia dapat berkilau-kilauan sampai ke luar ruang-ruang yang lain. Ah, jadi bila dah lama guna ataupun tidak dijaga, cermin itu akan ada kesan kesan-kesan hitam. Ha, jelaga orang panggil. Jelaga tu akan Hmm. akan menghitami, mewarnai hitam kaca tersebut. Ha. Jadi kalau kita nak terang, apa yang kita perlu buat? Kita Kesat. Macam ha bersihkan lah. Mm-mm. lap balik kan, ambil tisu lap balik. Ha. Mm. Ke, Rendamkan dia nak keluarkan kotoran, nak tanggalkan kotoran tu kan. Rendam kaca dia, kaca yang tutup tu. begitu jugalah hati kita. Hati kita ni perlu digilap supaya ia bercahaya. Kalau dia tak bercahaya, maka di wajah, di tubuh kita akan lihat aura kegelapan. Apalagi wajah yang hitam lagi bertambah nampak gelap. Viewer macam orang yang pembunuh yang memang jahat tak ada hati perasaan, boleh tengok mata hitam, mata putih dia tu jadi hitam sebab dia cerminan daripada dalam hati. Ah, orang yang uh, orang yang putih pun nampak tak ada seri bila jiwa dia tu tidak digilap. Perlu buang orang kata jelaga, jelaga yang uh, daripada tiupan apa jelaga asap-asap daripada api tadi. So itulah dia. Hmm. Macam akak Hmm. cakap tadi. Kena gilap lah. Apa yang perkara-perkara yang nak bolehkan gilap tu? Sebab tu kita kena terus baca Rejuvenation of the Ummah. Of the Hmm. Ummah. Okay. Kita Okay. meremajakan, menyuburkan kembali ummah kita ni. Yang tadi, yang mana kita baca tadi, manusia akhir-akhir ini dengan cabaran kehidupan membuatkan hati uh, menjadi tekanan, jiwa tertekan, disorder apa benda, disorder lah kan. Jadi kita perlu menyuburkan kembali jiwa-jiwanya. Ini antara cara kita nak suburkan jiwa kembali. Dah berapa orang dah masuk dalam grup kita? Hmm, untuk hari ni tak ada orang masuk sangat Ustazah, mungkin orang sibuk kerana Hmm. baru minggu yang kedua tahun baru kan. Ya Um, betul. tapi tak apa, kita apa tu carry on. Okey. Okay, Kak Syah baca lagi boleh? okay boleh. Hmm. Jadi rejuvenation of the ummah. Hmm. Tadi kita cakap pasal masalah, sekarang macam mana kita nak rejuvenate Okay. Hmm. Invigorating the Muslim Ummah today requires a comprehensive understanding of Islam and adherence to its guidance. The most important reformation needed today is that of the heart and soul of the Muslims. The collection of hadith in this book demonstrates that bringing life and strength back to the ranks of the Ummah cannot happen without addressing the spiritual weakness that has corrupted our societies. The heart is without doubt the most important organ that is in need of our care and attention. Just consider this hadith where the Prophet ﷺ diagnoses the disease of the ummah. Okay. Ini hadis Nabi
yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa man qillatin nahnu yawma idzin. Wa min qillatin nahnu yawma idzin. Bal kat sini wa min ke wa man? Wa Waman. min. Wamin. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود. وصحة الألباني السلسلة الصحيحة 958. Okey. Uh, Saya baca uh, People are about to invite each other over you to attack you, like hmm, people invite each other to a meal. hmm, So someone said, will we be few then? He Sallallahu Alaihi Wasallam replied, no, you will be plenty then, but hmm, you will be like the dregs of the sea, and hmm, Allah will remove from the chest of your enemies any hmm, fear they have for you and will place weakness in your hearts. Someone hmm, asked, what is this weakness? Meaning, where does it come from? O hmm, Prophet of Allah, he Sallallahu Alaihi Wasallam replied, love of the world and the hatred of death. hmm. Reported by Abu Dawud and declared Sahih by Al-Albani, Sila Al-Sahihah 958. Okay, kita baca sampai situ dulu. Kita takut jauh lagi kan. Mhm. Okey. Akak cerita lagi yang atas tu nanti saya sambung. Okay. Bermakna bila kita nak rejuvenate ummah kita sebenarnya, dia memerlukan pemahaman tentang ajaran Islam, dan Hmm, also kita kena obey in the guidance, kita kena ikut dan kita kena bertakwa dan kita kena follow closely hmm, Uh, sangat penting untuk reformasi ini yang kita perlu lakukan hari ini, uh, untuk menyedarkan hati, bukan hati kita dan bukan hati jiwa dan raga kita, tapi untuk kaum muslimah. Dan buku ini dapat menunjukkan tentang untuk meningkatkan lagi kehidupan dan kekuatan, dan Allah akan menaikkan darjat ummah itu, tapi ia tidak boleh berlaku jika kita tidak membetulkan atau ambil iktibar untuk berubah uh, dan mengetahui tentang kelemahan spiritual kita hmm, dan yang boleh merosakkan masyarakat. Jadi hati ni memang no doubt dia hmm, memang paling penting yang kita perlu sebenarnya untuk jaga dan beri attention, kerana dikatakan oleh Nabi SAW yang kita harus sebenarnya jadi kita harus diagnose hati kita dengan penyakit ummah. Dan hmm, apa itulah penyakit ummah, kerana ramai yang tak faham, mungkin mereka cakap pasal hasutan. Hasutan hmm, makna kita yang seperti kita mengundang orang untuk menjemput untuk kasih makanan bila kita sudah hidangkan. Ibarat ini adalah untuk kita bergaduh. Hasutan yang boleh kita bergaduh antara sama lain, dan dia juga mungkin besar, sangat besar, macam ibarat lautan hmm, dikatakan kat sini, yang kalau kita nak bersihkan atau nak bersihkan tentang kita punya musuh kita yang ada, seperti musuh yang takut dengan kita, untuk letakkan sebenarnya dia yang boleh attack kita dan kita akan rasa lemah di hmm, dalam hati kita. Dan bagaimana kita nak mengatasi kelemahan hati kita ini. Dan Nabi SAW menjawab,
adalah kita harus sentiasa ada kasih sayang dalam hati daripada kebencian. Jadi macam love hate relationship jugalah Ustazah, tapi bagi buku ni mungkin dia cuma cakap kita harus tahu sayang aja. Kita jangan ambil benci. Sekejap saya detailkan sikit. Hmm. Okey. Dalam menyuburkan jiwa-jiwa ummah ni, selalu kita dimomokkan bila orang yang ikut ajaran Islam, contohnya berpakaian. Cara pakaian orang Islam, perempuan pakai tudung elok tu dikata kolot. Ha, dia uh, dia menghina lah, dipandang rendah. Kalau Hmm. pakai perempuan yang pakai pendek-pendek tu disanjung-sanjung, wah hebatlah, pakai berfashion-fashion tu hebatlah kan, bergaya lah. Bila perempuan yang pakai tutup ni dihina, itu antara pakaian sebab biasa yang kita nampak dipandang rendah. Kan bukankah pakaian menutup aurat itu mengikut ajaran agama? Hmm. Ha, Hmm. kita mesti ikut dan taat. Ha. Jadi kita perlu lihat kalau yang zaman yang boleh jadi manusia berubah menjadi umat Islam menjadi lemah. Mereka dah mandang kepada ke arah kebaratan, cara budaya hidup yang barat. Contohnya LGBT, contohnya cara berpakaian, cara pergaulan yang bebas, minum arak. Sedangkan banyak lagi benda yang halal yang Islam benarkan. Bumi ini adalah Allah punya. Kenapa kita tidak mahu mengikut syariat, undang-undang yang Allah tetapkan? Allah yang menjadikan, maka dia tahulah apa yang patut hamba-Nya berbuat. Dan kalau secara fitrahnya, manusia itu inginkan kemuliaan. Bila berpakaian menutup aurat, maknanya Allah memuliakan manusia wanita itu. Ah, yang mana kalau wanita berpakaian pendek dilihat oleh mata-mata lelaki, mereka memandang kepada perempuan itu seperti perempuan murahan. Ada ada kesempatan untuk disentuh tanpa izin. Dengan alasan orang lelaki akan kata kenapa dia tunjuk? Ah, Kenapa dia dedahkan auratnya? Itulah antara hikmah dalam kita melaksanakan ketaatan ni. Ah, jadi uh, berbagai-bagai ideologi yang diorang keluarkan bagi orang orientalis atau orang yang kafir ni lah, orang yang memusuhi Islam ni, macam-macam ideologi diorang keluarkan sehingga diorang ni buat sampai manusia ni percaya yang cara hidup diorang tu sangat bagus. Menghina ketaatan kepada Allah ini sesuatu hinaan. Cara berfikir telah berubah. Bagaimana diorang buat mempengaruhi minda manusia sehingga yang baik itu tidak nampak baik. Peranan diorang tu melakukan perkara begitu. Hati yang kotor tempatnya kotor. Hati yang bersih adalah tempat yang bersih. Jadi berfikiran pun akan menjadi bersih. Tadi kan kita dah baca yang awal-awal tadi. So kita Hmm. perlu jaga seketul hati kita ni. Yang mula kerana daripada dia lah akan mengalir ke cakra-cakra, ke tubuh-tubuh kita yang lain, sendi-sendi, saraf-saraf yang akan menggerakkannya. Dan kalau kita tengok hadis ni, yang daripada hadis Nabi ni, kita tengok yang mana kita ni umpama kalau boleh diceritakan sedikit macam mana orang Islam ni diperumpamakan se sebuah kek. kek kek sebuah ke sebiji kek. ha, Kek tu yang mana diletakkan lilin di atasnya, kemudian ditiup oleh bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa asing. Tapi kat sini dia tak katalah kek, tapi dia kata makanan. Orang orang yang memusuhi agama Islam iaitu orang Yahudi terutamanya dan Nasrani, yang mana diorang ini sombong, yang tidak mahu mengikut agama Islam. Diorang ini memandang manusia ni seperti orang Islam seperti makanan. Ah, jadi
diorang nampak nak makan je. Umpama kek tadilah. Diorang tiup, nampak macam meriah-meriah, diorang dah ni kemudian makan, makan macam mana mengenakan balik kepada orang Islam tu. Sahabat-sahabat tanya, adakah sebab masa tu kita ni diorang nampak macam makanan ni sebab kita sikit wahai Rasulullah? Ha, Nabi Rasulullah jawab, bahkan kamu ni ramai. Ha, Nabi kata, kamu ni ramai sebenarnya ketika itu. Orang Islam masa itu ramai. Tetapi ramainya kamu tu seperti buih-buih di di lautan. Buih banyak kan? Hmm. Ah, buih tu besar, nampak banyak. Tapi apa berlaku pada buih bila dah terhempas? Hilang dah buih itu. Sebab Hmm. tidak kukuh. Buih itu tak kukuh, tak kuat. Jadi sebab sebab apa tak kuat? Apa yang dikatakan dia lemah ni, umat Islam lemah ni sebab apa? Apa yang lemahnya? Tengok badan rasa, badan besar, ada apa uh, lemah tang mana? Dia lemah tang jiwa. Bila jiwa itu sudurin aduwikum al-mahabah minkum. Yang mana jiwa diorang bila lemah, maka itu peluang-peluang untuk orang bukan Islam mengambil peluang. Ha, okey. Kalau kita tengok dalam peristiwa Palestin, diorang akan cuba jugalah berusaha bagaimana untuk menghancurkan umat Islam Palestin. Apakah umat Islam Palestin itu lemah? Diorang nak menghancurkan umat Islam Palestin tu sebab ah, diorang nak ambil tanah tu, diorang mengaku tu tempat diorang. Yalah, asalnya agama Islam ini daripada agama ni asalnya umat ni daripada umat yang satu, daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia ada dua anak. Yang dalam cerita agama yang terbesar dekat dunia kan, yang mana agama Samawi ni melalui dua anaknya iaitu Nabi Ismail dan anak pertamanya Nabi Ismail dan yang keduanya Nabi Ishak. Dan keturunan Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub semua tu, keturunan daripada Nabi Ishak. Asalnya daripada Nabi Ibrahim, agama yang Hanif, agama yang suci, yang tidak menyembah berhala. Tapi uh, jadi agama keturunan Nabi, semua Nabi-Nabi, ramai tau Nabi-Nabi daripada keturunan Nabi Yakub ni, keturunan Nabi-Nabi Yakub ni, masuklah Nabi Yusuf apa semua tu ramai. Tetapi uh, orang Yahudi ni, Israel tu nama uh, Israel tu maksudnya hamba Allah, dilakabkan, digelarkan kepada Nabi Yakub. Nah, yang mana uh, keturunan yang lahir daripadanya banyak Nabi. Uh, Sampailah Nabi Isa pun keturunan Nabi Yakub. Diorang ni mendapat khabar berita tentang kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni terlalu detail. Diorang memang kenal tentang Nabi ni sampai mereka ni menunggu di Madinah. Tunggu dekat Madinah. Ha, sebab apa? Dah berketurunan-keturunan lah sampai 500 tahun kalau dikira daripada Nabi Isa, zaman Nabi Isa. Nak tunggunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah tu. Dan tunggu kat Madinah sebab apa? Dalam kitab dorang, okey, dalam kitab dorang telah diberitahu Nabi akhir zaman akan muncul. Okey. Kalau kita tengok tingkah laku mereka yang pada zaman anak keturunan Yakub ni, diorang ni apa ni mula suka bunuh Nabi. Suka bunuh Nabi. Kalau Nabi tu sampaikan ajaran agama tak kena dengan syahwat mereka, syahwat ataupun sesuatu perkara yang tak kena dengan mereka, mereka tentang.
Semua nabi-nabi diorang bunuh. Sampailah ada yang beriman juga nak tahu siapa nabi yang kata akan membuka kota Madinah tahun ke-13, akhir tahun ke-13, tahun ke-14 kenabian. Nabi buka negara Islam yang diterima oleh masyarakat Madinah masa tu. Bila Nabi sampai di sana, mereka mendapati Nabi Muhammad SAW ini bukan daripada keturunan mereka, iaitu daripada keturunan Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim. Rupa-rupanya daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail ni mak lain yang bernama Siti Hajar. Ishak ni nama ibunya Siti Sarah. Jadi dorang menolak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Mereka kata mereka lebih mulia daripada keturunan Nabi Ismail. Diorang rasa sebab apa? Mulia, dah berapa zaman, dah berapa ribu orang, 1000 lebih nabi-nabi adalah daripada keturunan diorang. Tiba-tiba yang ini Nabi Khatimul Anbiya, Nabi segala Nabi penutup akhir Nabi penutup segala nabi lah, daripada keturunan Ismail. Apa diorang kata, mana boleh, kita orang lagi mulia. Tengok kat situ, dia mengikut resam iblis ketika mana iblis masih berada di syurga, yang mana Nabi Adam, Allah memuliakan Nabi Adam dengan menyuruh semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, tanda kebesaran Allah. Tapi iblis tak mahu tunduk kepada Nabi Adam sebab dia rasa dia lebih mulia, dia lebih alim, dia daripada api. Walaupun Allah dekat bila Allah suruh sujud, dia tak mau sujud. Dia kata, kenapa aku nak sembah? Macam tu kan. Lepas tu Allah murka, Allah marah, Allah murka dan menyuruh dia keluar daripada syurga. Dia sanggup terima kemukaan itu. Berbeza. Dia sanggup dikeluarkan daripada syurga, tak minta maaf balik dekat Allah. Dia minta tangguhkan dulu dia daripada masuk neraka tu, sebab dia nak bertugas sebagai menyesatkan umat Islam, menyesatkan manusia. Cuma yang akan ikhlas sahaja, dia ikhlas kepada Allah dan Rasul sahaja yang akan selamat. Jadi itu yang berlaku, peperangan dekat seluruh dunia ni. Semua negara telah ditawan oleh Yahudi. Hmm. Telah ditawan oleh orang Yahudi. Tetapi bila hanya hanya Palestin je mereka tak mampu. Jadi nampak bagaimana mereka berusaha uh, untuk menghancurkan umat ni hanya kerana dengki kepada orang Islam. Jadi diorang melemahkan jiwa orang Islam ni sehingga dengan cara uh, material, dengan nampak hebat dengan bola, pertandingan sukan Commonwealth, semua orang ikut kan, cara pakaian, cara mewah, rumah dan kereta yang hebat, yang nampak yang keduniaan. Itu sebab sahabat tanya, kenapa kenapa manusia, kenapa orang Islam ramai tapi lemah ya Rasulullah? Sebab mereka itu cintakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan takutkan mati, love of the world and hatred of death. Diorang cintakan dunia tapi diorang takut mati. Kalau kita tengok yang kisah macam sekarang ni, kita tengok kuat kan orang Palestin punya semangat.
diorang tetap juga Islam, diorang tetap juga pertahankan tanah air mereka. Sebab apa? Itu mereka beriman dengan Allah. Allah uji harta benda dah telah hancur, keluarga telah mati. Mereka pun juga yang ada tu pun dalam keadaan makanan yang tak ada, minuman yang tak ada, macam-macam penyiksaan. Sehingga kalau kita tengok bandar-bandar yang mereka duduk tu sudah menjadi padang jarak, padang terkukur dah. Dengan tanah hancur yang dilakukan oleh Israel terhadap diorang. Tapi diorang tetap juga beriman. Kalau kita tengok cara macam mana mereka diberikan makan. Diberikan makan tak berebut. Anak-anak kecil tak berebut. Yang sifat lumrahnya anak-anak ni akan berebut bila dapat makanan tak tahan. Macam mana didikan akidah mereka tu. Tengok juga macam mana tentera mereka. Tentera mereka takut mati. Tapi tentera orang Islam dia berani mati. Kerana dia dah nampak dah Allah akan mengganjari nikmat syurga. Walaupun kita nampak mereka terseksa, memang terseksa, tapi jiwa mereka merdeka kerana mereka mendapat akhirat. Kehidupan mereka memandang akhirat. Jadi peralihan masa di dunia dan di akhirat itu yang mereka tak sabar menanti. Mereka tak takut mati kerana Allah mereka yakin Allah mencintai mereka dan meyakini Allah meredai mereka. Bagi orang yang uh, seperti orang Israel yang takut mati, ataupun orang Islam yang tak ada ajaran agama dalam hatinya, jiwa dia lemah. Dia cintakan dunia, dah ada, aku dah ada rumah besar, aku kerja ni, susah tau. Apa uh, jerih perih yang dilalui. Uh, Susah nak dapatkan harta ni. Macam mana aku nak sedekah? Orang senang-senang je nak minta sedekah. Sebab tu membezakan antara orang Islam yang benar-benar Islam dengan orang yang munafik adalah tengok pada mudah tak dia bersedekah. Jadi kan orang munafik sangat takut berkongsi harta. Ha, sangat takut uh, apa ni harta dia tu diberikan kepada orang. Itu yang maksud cintakan dunia. Ha. Okey. Uh, Kak Aisyah boleh sambung boleh? Okay. Hmm. Notice how the Prophet SAW traced the weakness of the Ummah to love and hate, which residue in the heart. The weakness of the Ummah is the product of the weakness in its heart. What is both sad and ironic is that when we go back to the Hadith commentaries, we read them, repeating as far back as the 7th century Hijrah, the following statement. Nas'alullahul afiyah faqad ibtalina bidzalika wa ka'annahu nahnul ma'anawiyyuna bih. We ask Allah for safety. We have been afflicted with this as if we are the ones the hadith is referring to. Any efforts of reform and reconstruction of the Muslim Ummah cannot afford to neglect the essential role the heart plays in the success of any nation. When we ignore the well-being of the heart, we doom our projects to ultimate failure. Bermakna seperti yang seperti Nabi kita SAW memberitahu tentang kelemahan ummah yang sentiasa berbolak-balik tentang kasih sayang dengan kebencian yang sebenarnya duduk kat dalam hati. Jadi kelemahan ummah kita ni adalah kerana kelemahan hati kita yang sedih, tapi perumpamaannya kita memang harus kembali kepada hadis yang sebenarnya itu adalah penterjemahan yang untuk memberi lebih pemahaman dan untuk berulang membaca supaya kita dapat memahami
yang kita memerlukan Allah untuk memberi kita keselamatan. Dan dengan ini yang dimaklumkan dan yang kita harus fokus kerana hadis ini menyatakan yang setiap apa yang kita lakukan untuk kita berubah atau untuk menuju kepada kebaikan atau untuk kita rekonstruksi kita nak uh, bina balik tentang rumah kita, kita tak boleh untuk lalaikan tentang pentingnya urusan hati dalam kesuksesan satu negeri. Dan kalau kita memang abaikan keadaan hati kita, itu akan membuat kita doom. Doom kirakan kehidupan kita memang tak akan ada sukses lah yang dikata yang kita idam-idamkan, bermakna syurga atau apa yang Allah janjikan mungkin kita tak akan dapat. Ya, jadi berapa pentingnya tentang hati ni, sebab dia lah letaknya kalau kita tengok tanah untuk bercucuk tanam, untuk memelihara binatang, kita perlukan tanah yang subur. Maka kita perlu membasahinya, menyuburkannya. Kalau dia kering pontang daripada iman, maka dia akan kering daripada ada sifat kasih sayang. Sebab tu Allah kenalkan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Daripada namanya itu pun menggambarkan betapa Allah perkenalkan dia tu dengan sifat yang Maha Penyayang. Menyuburkan jiwa-jiwa manusia dengan mengetahui bahawasanya dialah yang paling baik. Dialah paling banyak mengasihi. Sebab dalam menyuburkan jiwa-jiwa manusia ini, sebab tu Allah bagi ujian. Ujian ini kalau orang yang dia akan rasa ujian bila orang itu tidak persiapkan jiwa dia. Tapi bila orang yang mempersiapkan diri dia, dia akan rasa itu adalah cabaran. Mana lagi best kita rasa sesuatu yang kita lalui itu, kita rasa ini adalah cabaran ni. Dan lagi satu, inilah ujian aku. Yang mana best kita nak rasa? Mestilah kita akan pilih perkataan yang positif, lebih positif, iaitu ujian itu kita tak rasa sebagai test yang menguji kebolehan kita, menyeksakan kita, tetapi dia adalah satu cabaran. Cabaran sebab untuk meningkatkan iman kita step by step. Kita nak kena kuatkan jiwa kerana dialah jiwalah yang akan menyuburkan jiwa yang hidup, menyuburkan iman yang hidup. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak dekat sini? Kesimpulannya sebenarnya Ustazah, mungkin kita memang dalam pemahaman kita rukun Islam dan rukun iman, kebanyakan kita melihat kepada rukun Islam seperti sembahyang lima waktu. Tapi Hmm. kalau nak mengatakan nak kaitkan yang sebenarnya Allah menginginkan kita balancekan rukun iman dengan rukun Islam 50-50, kan Ustazah. Cuma ramai dikatakan value of iman tu seperti Ustaz cakap sabar, ihsan, ikhlas dan rasa cinta dan buang kebencian. Mungkin itu adalah perkara yang mungkin susah untuk kita pupuk kerana kita manusia, kalau kita menghadapi cabaran atau seperti yang dia cakap tadi, orang attack kita kan, kita akan sentiasa defensif dan kita nak attack orang tu balik. Kita nak cucuk orang tu, macam orang tu dah cucuk hati kita rasa macam terbelah, kita nak belah balik orang tu punya hati. Kita tak peduli kerana kita nak ada sifat balas membalas ni Ustazah. Sebab itulah bila kita ada kesombongan, kita marah berasal daripada marah. Kita tak suka, kan, tak suka. Bila tak suka, kita akan marah. Cara hormon yang kita akan keluarkan tu berbeza. Ada orang yang tak suka dan marah, dia mengeluarkan hormon dengan rasa sedih, teraniaya. Dan ada orang akan jadi dengki.
Ah, dia tak puas hati. Itulah maka bila jiwa itu rosak dengan bermulanya tak suka, marah, tak menerima takdir Allah. Jadi maka jiwa dia itu akan dikotori dengan sifat-sifat mazmumah. Sebab tu kita kena selalu gilap jiwa kita supaya sentiasa berada dalam sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Sifat mazmumah adalah sifat yang keji. Bila jiwa itu kotor, diwarnai hitam. Memang tak nampak dah. Pasanglah lampu pelita tu kuat mana, tapi dia tak dapat nak menembusi keluar cahaya. Cahaya tak boleh nak keluar kerana dinding-dinding pelita itu telah tebal jelaganya. Uh, hmm. Faham. Jadi kan kita perlu labudah. Kita mesti reconstruction semula rumah kita ni. Maknanya kena ada program-program yang boleh menggilap pelita hati kita kembali. Apakah dia perkara-perkara yang boleh menggilapkan pelita hati kita tu? Seperti kalau kita mandi kan Ustazah, kita tak boleh mandi sekali kan. Kita kena mandi hari-hari kan. Jadi kita tak bau busuk kan. Ya, Jadi betul. kalau kita nak gilap mungkin kita harus ada seperti mencuci dosa kita dengan zikrullah, dengan Hmm. membaca Al-Quran dan mungkin sedekah. Tiga Ya, perkara betul. yang kita boleh nampak daripada segi fizikal untuk kita lakukan. Hmm. Dan Sebab mungkin rasa kasih tu mungkin tak ramai orang tahu kerana ada ramai orang sangat berpada-pada untuk memberi kasih sayang. Mengira nak kasih kasih sayang tu Ustazah. Takut orang take advantage, orang lukakan kita balik, kita tak boleh angkat. Mungkin macam hmm, itu. Untuk kan. fizikal dengan emosi dengan mental itu dia reside. Hmm. Itulah, saya suka untuk dalam proses membersihkan jiwa manusia ni, kita kembali pertama kepada solat. Kerana solat akan merubah jiwa yang kontang kepada jiwa yang subur, jiwa yang penuh dengan kasih sayang, jiwa yang penuh dengan keyakinan pergantungan kepada Allah. Hmm. Sebab apa? Dalam seperti mana yang lalu saya katakan, Allah menjadikan kita ni adalah untuk mensucikannya. Cara mensucikannya adalah dengan solat. Allah itu maha suci. Maka kita perlu berhadapan, menghadap Allah ketika solat itu dalam keadaan yang suci. Suci daripada sudut yang selalu saya cakapkan. Apa dia? Dari sudut zat kita, dari sudut jasmani kita, hati kita. Sebenarnya dia berkait akal fikiran kita juga. Walaupun kita nampak benda tu diklasifikasikan begitu, tetapi dia adalah di dalam satu badan yang mana tidak boleh dipisahkan. Kalau pisahkan, dia akan cacat yang lain. Ha. Contoh, kalau solat itu, di situ ada sebelum nak solat, kena sucikan zat diri kita daripada kotor dan hadas. Dan juga kita digalakkan solat berjemaah, tanda perpaduan, kesatuan ummah. Bukan solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang tu bagus. Ah, tapi 5 waktu, solat tu kan banyak wajib kan. Tapi solat yang 5 waktu ini wajib berjemaah. Di situlah akan memupuk kesatuan dan kasih sayang. Tadi kita tengok zat diri kita bersih daripada kotoran dan najis dan juga hadas besar dan hadas kecil dah suci. Dan bila kita mengangkat wuduk, kita dosa-dosa kecil kita tu Allah padam. Dah jadi bersih, bercahaya. Wuduk tu sendiri maksud cahaya. Bila kita, anggota tubuh kita ini berjumpa solat jemaah bersama-sama, masing-masing ada energinya. Energi bersatu. Ha.
Jadi jiwa-jiwa kat situ bila dah jumpa orang, bertemulah antara jiwa-jiwa. Jiwa tu perlu bersih. Bila orang yang berusaha nak menghadap Allah, mensucikan diri, maka jiwanya akan jadi suci. Tapi bukan terus ting terus suci. Dia ada laluan ujian dan ujian. Sebab tu uh, kita ni dilemahkan dengan hawa nafsu, syahwat, makan. Terutamanya yang lemah untuk kita lawan adalah nafsu perut, nafsu kemaluan. Ah, Nah, yang mana punca-puncanya yang perlu kita pelihara adalah mata, telinga dan mulut. Mata kita ini melihat sesuatu yang positif atau negatif. Kalau mata kita ni melihat ayat Quran, kita baca di dalam hati. Mata ini melihat gunung-gunung, alam kejadian, sungai, binatang-binatang ternakan, pokok-pokok dan semua yang kita nampak, alam kejadian al-kauniyah, alam cakrawala. Kita tengok, kita berfikir, ya Allah, Allah jadikan ini maha hebat. Kita nampak kebesaran Allah, kita rasa kelemahan kita antara kita dengan Allah. Telinga ini mendengar ayat Quran, ya Allah syahadunya, dan suara itu ada getaran dan keasyikan Al-Quran itu didengari. Dia akan memberi cas kepada kepada kita punya saraf-saraf, cakra-cakra dalam tubuh. Uh, kerana sel yang dia berada melalui telinga itu amat peka. Dia akan menghantar getaran-getaran ke seluruh tubuh. Maka kat situlah dapat merawat jiwa. Ah, Merawat jiwa bila dengar ayat Quran. Tengok kisah sahabat Nabi yang bernama Umar, yang mana sebelum dia kembali Islam, sebelum dia mengenal Islam, dia nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila orang kata kau nak bunuh Nabi Muhammad, kau tengok adik engkau pun telah menganut agama Muhammad. Bila dia balik, dia terdengar adiknya membaca surah Toha. Tiba-tiba dengan mendengar surah Toha itu saja hati dia cair nak beriman kepada Allah. Itu betapa pentingnya mata, telinga itu untuk mendapat hidayah Allah. Mulut ini memilih makanan yang bersih dan suci. Ah, Daripada sumber yang suci, daripada jenis yang suci, dan tambah-tambah sekarang kita makan yang natural. Natural tu yang akan memberi uh, pilihan makanan kan. Bila anggota badan kita rosak, saraf-saraf kita akan rosak, otak pun akan rosak. Sampai begitu sekali lah. Maka pentingnya mata, telinga dan mulut itu untuk dihidangkan kepadanya sesuatu yang baik. Kena elakkan daripada sesuatu yang tidak baik. Bila dia rosak, maka akan membuatkan hati rosak, akal rosak dan tubuh-tubuh lain yang akan menjadi rosak. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita sambung sikit dengan Unity Ustazah. Okey, boleh. Kebetulan tadi solat jemaah, dia kita perlu solat 5 waktu kan tadi kan, berjemaah. Memang sayanglah kalau kita tak sambung daripada Unity ni kan. Okey, Betul. silakan. Unity. The Ummah today suffers from dissensions and fragmentation that shook it to the core and left it weak and confused. There are, of course, many reasons for these conflicts, and attempts to unite Muslims must address all of these. One of the main reasons are the obstacles created by our spiritual malaise. Only when the hearts come together can the bodies too. One of the favors of Allah on the first generation of Muslims was that He had put love between them. Allah the Most High says. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sila Kak And baca we dulu. hold and we hold you all firmly to the rope of Allah and do not divide. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies, and He brought your hearts together, and you became, by His favor, brothers, and you were on the edge of a pit of the fire, and He saved you from it. So does Allah make clear to you His ayah that you may be guided. Al-Imran Hmm. Q3 103. Okay, sekejap Ber, Hmm. bermakna Hmm. ramai yang dikatakan ummah kita sebenarnya kalau kita berpecah berai, Hmm. itu akan menunjukkan yang kita ni lemah. Itu adalah punca atas segalanya. Dan mungkin konflik yang dikatakan pergaduhan atau perselisihan faham dan perkara yang nak ingin menyatukan umat Islam, banyak sangat sebab-sebab yang membuat kita ni harus mengatasi konflik, bermakna situasi yang susah untuk kita bersatu. Dan kalau kita uh, menghadapi dan mungkin masalah ni kita atau konflik ni kita jadikan dia sebagai sebab yang sebab dia akan sebenarnya menjejas kita punya spiritual atau iman kita. Dan Hmm. jika kita belajar untuk menyatukan hati antara dua badan, uh, satu perkara yang Allah akan membantu adalah untuk dia akan meletakkan cinta di tengah-tengah. Mungkin kita tak sadar kan, kasih Hmm. sayang tak kenal maka tak cinta ke. Hmm. Dan yang paling penting yang Allah selalu ingin menekankan adalah akan ada satu tali yang sebenarnya yang boleh kita harus pegang pada tali itu. Tali yang Allah memberitahu yang kita tidak boleh divide, kita tak boleh berpecah berai. Dan Hmm. kita harus sentiasa mengingatkan diri kita supaya musuh kita jangan dan musuh tu yang kita harus berhati-hati, kerana Hmm. kalau kita tak menyatukan hati kita dan kita akan tahu keadaan, dan Allah saja yang sebenarnya yang boleh detikkan kita untuk musuh pun boleh jadi kita punya saudara. Dan Hmm. Allah yang akan melakukan segala apa yang Allah inginkan. Hmm. Kerana seperti yang Allah memberitahu, hanya Allah hanyalah yang akan memberi kita um, guidance, petunjuk Hmm. supaya kita dapat bila kita menyesatkan diri atau tersesat, Allah akan balikkan kita kepada jalan yang lurus. Hmm. Okay, kalau kita tengok tadi yang sebelum-sebelum kita baca tadi, uh, penyakit manusia, wahan, iaitu cintakan dunia. Bila cintakan dunia, dia akan hilang kasih sayang. Sebab dia takut nak bersedekah, dia takut harta habis, kan? Dia kena kumpul harta untuk diri dia. Jadi kasih sayang di mana? Bila berebut tentang harta ataupun pangkat, sanggup sanggup sampai rasuah. Sebab cintakan dunia, uh, untuk mendapatkan matlamat hidup dia untuk di dunia ni, mewah, kehidupan mewah, rumah yang besar, pangkat, harta, wanita, yang nak kemewahan tu, maka akan berlaku sesuatu yang merosakkan kasih sayang kesatuan antara ummah. Jadi dengan unity ni, dengan kesatuan, dengan ayat yang dibacakan dalam surah Al-Imran ayat 103 ni, kita detailkan lagi. Allah kata apa? Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah. Tali Allah itu apa? Agama Islam. Tali Allah itu adalah agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Maksudnya bergaduh. Ah, buat apa kau apa kena silap sikit tentang uh, tentang hukum-hukum, tak sama pandangan, dah bergaduh,
dah tunjuk keburukan guru-guru yang mengajar. Dah masing-masing nak menunjukkan pandangan dia yang paling bagus. Jadi, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Dulu, masa zaman jahiliah, sebelum agama Islam ni, diorang suka berperang-perang. Kalau ada terbunuh ni, lawannya bunuh juga. Masing-masing nak merebut kuasa lah. Nak rampas satu orang. Kan cinta dunia. Tapi bila datang Islam, Islam mengajar kesatuan. Tambah-tambah kerana satu apa? Itu simboliknya Kaabah itu adalah lambang kesatuan. Hanya satu arah yang kita tuju. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Ya, bunuh suka hati, anak perempuan lahir, bunuh. Memang duduk di hampir-hampir terjerumus ke neraka lah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Diorang ni bunuh anak perempuan tu sebab diorang rasa dihina. Kan kerana pandangan mata manusia. Kan hilang kasih sayang. Menghina Zalim wanita. Zalim. Sanggup berlaku zalim. Bunuh membunuh. Kan dah ada kezaliman tu. Tak ada kasih sayang. Dengan Islam menyemarakkan kasih sayang. Wanita dimuliakan. Sebelum tu wanita sangat dihina. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya. Menunjuk. Bila sebut tunjuk hidayah ni, petunjuk dan hidayah, maksudnya memang menggunakan mata dan telinga. Jadi sebab tu dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Baqarah, kita ni ada mata, ada telinga, janganlah dibutakan, janganlah dipekakkan. Bila kita dah melihat sesuatu kebenaran dan mendengar kebenaran, mulut ni jangan dikunci untuk menceritakan kebenaran itu. Hendaklah disampaikan kepada semua tentang kebenaran ini supaya manusia itu mendapat tali Allah yang mana di situ bila dapat menghubungkan iman kepada Allah itu, agama Islam tu, Allah berada bersama mereka. Bihablillah jami'ah. Apa? To the rock of Allah. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Teruskan. Okay. And Allah, the most merciful, says, وَإِنْ يُرِيدُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Surah Al-Anfal ayat 62-63. but if they intend to deceive you, then Allah is sufficient for you. It is He who supported you with His help and with the believers, and He brought together their hearts. If you had spent all of that in the earth, you could have not brought their hearts together, but Allah brought them together. Indeed, He is exalted in might and wise. Al-Anfal ayat 8 62 ke 63. When the hearts are aligned and free of hatred, jealousy, and arrogance, they can easily accept the truth and admit their mistakes. But when the hearts are diseased and flawed, they will ignore, nay, bury the truth for personal and material gains. A lot of our disagreements today are not born out of ignorance, but from the unwillingness to follow the truth, even after it has become clear.
Yet it is not the only pitfall of having a diseased heart, as will become apparent in this book. The flawed heart has trouble recognizing the truth. This means that it can stare the truth in the face, but miss it. The baggage it carries distracts it and obfuscates its view. Bermakna seperti yang Allah ingin kita faham, dan memang Allah maha pengasih dan maha penyayang. Apa yang sebenarnya yang menipu kita, uh, seperti yang kalau kita kerjakan hal dunia, kita ingatkan dunia adalah yang kita rasa kekal, tapi sebenarnya kita tak boleh merasakan sedemikian. Kita harus tahu yang Allah sebenarnya mencukupkan segala-galanya untuk kita, dan Allah sajalah yang membantu kita. Allah lah menyara kita. Allah yang sebenarnya membawa dua hati uh, jadi satu, supaya kita dapat sebenarnya hidup di dunia ni untuk mungkin berkasih-kasihan, berkasih sayang dan kasihan, dan itu adalah perkara yang Allah akan satukan jika Allah rasa yang hati tu hanya dia saja yang boleh lakukan. Seperti mungkin ada satu cerita tentang uh, masa Nabi Ayub ingin digoda oleh syaitan, dan Allah kasih dia mengambil segala-galanya. Cuma bab hati tu dah Allah akan lindung sebenarnya. Jadi kesimpulan ni, kita harus faham yang hati kita, jika hati kita align atau bersatu, atau sangat keadaan seperti kita meniti ke jalan Siratul Mustaqim itu, straight path atau straight journey Jalan atau hati lurus. yang lurus, kita akan sebenarnya dapat mengelakkan diri kita daripada kebencian, daripada hasad dengki, daripada penyakit angkuh dan sombong, dan kerana kadang-kadang kita tak sadar yang kerana kita angkuh dan sombong, kita tak nampak perkara yang sebenar, dan kita tak dapat admit kita punya kesalahan. Seperti manusia ni, nobody's perfect kan Ustazah. Jadi Mm. kita harus sentiasa merendah hati, merendah diri. Dan kalau kita tak melakukan itu, ia akan menunjukkan yang hati kita memang sakit, dan ibarat macam manusia yang selalu in denial, dan Mm. selalunya ada konflik, dan selalunya kerana duit, kerana kekayaan, mereka sanggup bergaduh, dan mereka sanggup untuk mengabaikan segala perkara yang baik, dan mereka sanggup seperti mungkin orang cakap pasal uh, bribery ke, mereka sanggup melakukan kerana mereka nak kesenangan dunia. Tapi sebenarnya sayang, kerana itu adalah semua penyakit hati yang sebenarnya kita tak nampak, dan yang Allah nak tunjukkan kita yang kita harus bersihkan hati. Kerana kalau kita bersih hati tu, lurus, ikhlas, kita akan dapat nampak perkara macam bird's eye view lah, sejelas-jelasnya. Kalau tidak, kita akan sentiasa rasa confused kerana kita Mm. tak tahu yang sebenarnya kita ada penyakit hati. Mm. Okey. Macam kita tadi ada baca juga ayat yang sebelum tu, yang mana uh, kerana hati ni, kerana hati uh, mereka memperdayakan kita dengan dunia ni kan. Mm-mm. Memperdaya, tipu daya tu. Nampak indah je kehidupan dunia ni. Rumah yang mewah, duit yang banyak. Uh, apa Tapi untuk diri sendiri, bukannya untuk fisabilillah, ke jalan Allah. Untuk diri sendiri, untuk Mm-mm. dibangga-banggakan. Itu kan Mm-mm. hanya fata morgana, kan? Mm-mm. Okey, mengikut ayat 62 tadi. Dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjaga dan memberikan perlindungan kepadamu. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ni, dia akan bantu, saling membantu. Ha, sampaikan doa pun diajarkan supaya kita mendoakan orang lain berjaya juga. Kalau kita tengok cerita drama-drama,
terutamanya cerita Cina yang penuh dengan arogan. Ampu mengampu kan. Mm-mm. Kalau diorang nakkan diri diorang tu ampu mengampu kalau dia kerja bos dia tu kaya. Kadang-kadang tersalah pilih isteri bos. Dan saya suka tengok kat Facebook ada cerita-cerita drama Cina dan Korea ke tak tahulah. Korea Cina macam tu Mm-mm. lah. Kan dia ada Betul-betul. erogen kan. Jadi yang konon-kononnya bos kata isteri saya akan datang layan elok-elok isteri saya. Tapi bila isteri bos tu datang dengan keadaan yang humble, dia tak nampak itu sebenarnya tu isteri bos. Orang lain yang Mm-mm. datang dengannya. Saya rasa itu berlaku juga realiti sebab pada mata manusia pakaian yang bergaya, pakaian yang mahal itulah yang patut dihormati. Kan? Mm-mm. Jadi Betul. berbeza dengan umat Islam. Umat Islam dididik doakan. Doakan sama-sama naik, berbuat baik, berkasih sayang orang yang di bawah dan menghormati orang yang di atas. Itu saling orang kata take and give kan? Give and take. Etik. Ha. Ah, give Kemudian and Mm-mm. give and take kan? Sama-sama saling memberi kasih sayang, saling berdoa. Itu ajaran agama Islam. Dan dialah yang menyatu padukan di antara hati mereka yang beriman itu. Sebab itu kan ajaran Islam yang ajar macam mana saling mendoakan, saling memberi makan, saling membantu. Jadi dengan apa ikatan tu? Ikatan tu dengan iman, kepercayaan. Kalau buat macam tu Allah suka, Allah redha. Mengejar keredaan Allah. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Ha, kita ni kaya, nak mempengaruhi orang. Jadi kita gunakan harta kekayaan kita. Sebab seramai kan nak kaya sebab dapat mempengaruhi orang. Tapi Allah kata kat sini, kamu tak mampu nak satukan hati mereka. Bila tiba masanya, diorang akan menjatuhkan balik. Akan tetapi Allah menyatu padukan di antara hati mereka. Allah lah. Dan dengan cara apa? Dengan iman kepada Allah tadilah. Yakin tentang akhirat, pembalasan di akhirat. Sesungguhnya ia maha berkuasa lagi maha bijaksana. Hmm. Jadi bila mengejar dunia, mengejar harta ni semuanya akan membuatkan ada arrogant, kesombongan. Allah dah tunjuk dah dalam Al-Quran tentang yang mana iblis punya perangai. Yang tadi tu kerana dia marah, dia tak suka, dia rasa bongkak, dia lebih mulia, sehingga dia tak minta bertaubat kepada Allah, tak minta ampun pun. Kerana dengkinya kepada Nabi Adam, dia sanggup meneruskan dosanya. Dia tahu dia salah. Dia nak menyesatkan lagi orang lain. Jadi, siapakah yang mengikut tradisi iblis ni? Sebab kalau kita baca surah An-Nas ni, yang Qul a'udzu birabbin nas ni, kan? Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Siapakah syaitan tu yang selalu membisik melakukan kejahatan ni? Adalah terdiri daripada minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan manusia. Manusia yang ikut tradisi tadi ni, yang sombong tu lah. Mm. Namanya orang Yahudi. Jadi, okey, akak bacakan terus Bukan, yang Ah. tajuk ni. Allah the Most High says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Teruskan. I will turn away from my ayat those who are arrogant upon the earth without right, so that if you should see every ayah, they will not believe in it. And if they see the path of righteousness, they will not adopt it as a way. And if they see the path of falsehood, they will adopt it as a way. That is because
they have denied our ayat and were heedless of them. Al-Araf ayat 7, 146. The Ayat flawed heart perpetuate disagreement, dissension, and infighting. Working and conquering our hearts today will bring us closer to the unity and love that the earliest generation enjoyed. Bermakna yang Allah sebenarnya ingin kita sebenarnya berpaling kepada menjadi megah, menjadi sombong, menjadi angkuh, seperti tentang dunia, tentang kehidupan di dunia. Seperti, kerana sebenarnya hak tu, hak yang dia kata dia berhak, sebenarnya tak seperti yang kita harus percaya. Kerana ramai orang tak nampak yang orang yang beriman, orang yang humble, orang yang rendah hati, rendah diri itu adalah orang yang sebenarnya kita harus contohi. Tapi kebanyakan melihat daripada segi perkara yang palsu, superficial, atau benda yang palsu tu kadang-kadang kita ikut kerana kita macam ibarat disesatkan. Dan kerana kita tidak mahu mendengar ayat yang Allah katakan seperti untuk kita berpaling dengan urusan-urusan yang membuat kita rasa megah. Seperti yang Ustaz cakap tadi lah. Jadi hati yang berpenyakit adalah hati yang kita harus melawan dan kita harus bekerja kuat, keras untuk kita baikkan hati kita. Macam mana kita nak sucikan hati kita? Macam mana kita nak buat diri kita sebenarnya untuk kita bersatu atau kita ingin meraih kebahagiaan sebenarnya yang dikatakan generasi yang awal tu mereka sebenarnya dapat kebahagiaan dan hanya kasih sayang dan perpaduan lah yang dapat yang membuat kita mungkin dapat rasakan apa yang kita nak. Okey, saya baca lagi sekali dalam yang ikut terjemahan surah Al-A'raf ayat 148 ni. 46. Okey. Mafhum dia begini. Aku akan memalingkan apa? Memalingkan hati. Hati siapa? Orang-orang yang sombong, yang takabur di muka bumi ini dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Allah dah bagi dah ayat Quran ni, tapi kenapa mereka tak beriman? Sebab Allah memalingkan hati mereka. Kenapa Allah memalingkan hati mereka? Sebab mereka itu mempunyai sifat demikian, iaitu sifat arrogant, sifat sombong. Bila sifat sombong ini, dia tidak akan nampak kebenaran itu benar. Yang dia nampak apa kehendak hati dia je. Macam tadi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diorang dah tahu dah yang akan ada nabi dekat Madinah itu seorang nabi yang mereka tertunggu-tunggu. Diorang kenal nabi ni seolah-olah mengenali anak-anak mereka lebih lagi. Tapi rupa-rupanya cuma satu benda je Allah tak bagi tahu, iaitu daripada bukan orang Yahudi. Tengok-tengok daripada golongan keturunan Nabi Ismail, bukan daripada keturunan diorang, bukan kalau macam adik-beradik tiri kan mesti ada musuhan juga. Mesti nak adik-beradik dia je. Tengok, dia tak boleh terima sebab dia rasa kaum dia lebih mulia. Macam syaitan tadi, dia lebih mulia daripada manusia. Dia daripada api. Yang Yahudi ni pula, dia kaum yang paling banyak menerima golongan Nabi. Sebab tu diorang boleh bersatu padu dengan antara Nasrani dengan Yahudi ni sebab diorang memang satu keturunan. Dalam menghentam orang Islam, diorang boleh berpakat. Tetapi bila mereka ini telah merasa diorang tu bagus, apa yang disampaikan Allah tu memang taklah. Memang dah tolak Nabi Muhammad kan. Ajaran itu daripada ajaran Nabi Muhammad. Yang diorang nak rasa diorang sepatutnya Allah tak boleh macam tak adil, rasa macam bukan tak adil, dah sedengki, tak boleh lah. Dengki kan bahaya. Dan
Mereka yang bersifat demikian, jika mereka melihat sebarang keterangan, iaitu bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Dia orang tak nak percaya. Walaupun dalam hati kecil tu, ya betul. Dah Allah sampaikan. Tapi tak nak ikut. Itulah dalam golongan yang kita baca dalam surah Al-Fatihah tu, ghairil maghdubi alaihim. Kita minta Allah daripada jauhkan daripada golongan orang yang terikut seperti orang yang dimurkai ini. Dan waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Maghdub tu diorang dah tahu tapi tak nak ikut. Memanglah dimurkai, Allah murka kat orang yang tak mau ikut. Dah tahu kenapa tak nak ikut. Kemudian yang sesat, lagi memandai-mandai kata Allah itu ada anak pula apa semua. Tapi inilah yang ketegarnya, yang dengki dengan yang takdir ni paling kuat. Kaum Nabi Musa ini, iaitu orang Yahudi ni menentang Islam. Dia seperti perangai iblis. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah petunjuk. Hmm. Saya dah langkau ke? Dan mereka bersifat demikian jika mereka melihat sebarang keterangan iaitu bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah petunjuk, kan Allah bagi mata, telinga, kena dengar. Tapi mulut diorang tu tak boleh nak terima dan ceritakan balik kebenaran. Mereka tidak mengambil sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Ha, kalau nak tahu siapa yang macam contohnya mana orang Islam yang benar ni, yang mana menyebelahi ada ataupun bersekongkol dengan Yahudi. Maknanya itulah sesat. Ya, mana kan kadang-kadang Islam ni banyak kan fahaman dia mana yang betulnya. Uh, Macam dekat Palestin tu, diorang punya kerajaan yang apa tu, Al-Fatih, Al-Fatah, dia belah unsur backup uh, Israel. Tapi Hamas yang diserang oleh Israel. So mana kita nak sokong ni? Sama-sama Islam, Al-Fatah dengan Hamas. Di sini kita boleh lihat. Dan sebaliknya jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Asalkan lawan daripada kehendak Allah. Yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Itulah dia bahaya. Sebab tu kan saya pada cakap hari tu, dosa apa ni, akal ini kita mesti suci, mesti suci dua perkara, iaitu suci akal ni daripada dua bahagian, iaitu uh, syirik. Syirik ni ada dua bahagian, syirik khafi, syirik jali. Yang syirik ni yang menyembah selain daripada Allah. Lepas tu minta pertolongan jin, menderem, ada apa? Ada unsur-unsur sihir. Itu syirik jali yang jelas syirik. Syirik khafi adalah sombong, bongkak, rasa bagus daripada orang lain. Nak tunjuk dia tu lebih bagus daripada orang lain. Itulah dia syirik khafi. Khafi tu maksudnya tersembunyi. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di hati. Ini yang kena jaga betul-betul. Kita rasa lebih bagus daripada orang. Sebenarnya apa yang baik yang ada kat kita ni Allah pinjamkan. Allah izinkan melalui mulut kita, Allah sampaikan hidayah tu. Daripada usaha perbuatan kita ini, bukan kita yang bagus tapi Allah salurkan, nyatakan apa yang dia mahu katakan dan nyatakan apa yang dia mahu manusia itu lakukan. Jadi macam itulah betapa pentingnya dalam kesatuan ni antara umat Islam ni, dia saling ingat mengingatkan. Sebab nanti dekat akhirat Allah akan panggil manusia tu masuk syurga, bukan panggil seorang masuk syurga, tapi Allah akan panggil manusia tu masuk syurga beramai-ramai dengan kumpulan-kumpulan yang dia ikut.
Sebab tu solat kena berjemaah dengan siapa dia berjemaah, dengan siapa yang dia memimpin, dengan siapa dia belajar. Nanti dia akan himpunkan sama-sama sehinggalah kita berada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depan kita kan dengan zaman Nabi Muhammad itu kan dalam berapa 1,500 tahun jarak, hampir 1,500 tahun jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni nak sampai ke Rasulullah tu melalui guru kita. Ha, yang kita belajar dan kita ikut, pemimpin yang kita lantik. Ha, jadi kita akan di belakang-belakang mereka. Ha, masuk ke syurga beramai-ramai, yang mana ayat dalam yang bunyi ya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Daripada ayat ini pun Allah panggil wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang tu diterima ujian, cabaran dan musibah semua tu, apa-apa yang berlaku tu dia bersandarkan kepada Allah. Jiwa dia tenang, dia tak keluh kesah, dia tak merungut kerana dia tahu Allah bagi ujian ni, Allah bagi cabaran ini untuk menilai imannya. Bila iman dia tu dapat melalui dengan baik, dengan takwa, tetap kekal dengan takwa, dia tetap kekal dengan boleh beribadah dengan Allah, maka bermakna dia itu jiwa yang tenang. Ah, sebab tu kita kena belajar juga macam mana nak menghadapi setiap ujian itu dengan tenang. Ah, dia dengan tenang tu dengan apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan reda seredanya. Kenapa Allah meredai kita? Macam mana nak dapat keredaan Allah tu? Sebab kita masa kat dunia tu kita reda apa takdir Allah kepada kita. Kita reda dengan Allah yang sebagai Tuhan kita. Kita reda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai nabi kita, tunjuk cara jalan hidup. Dan kita reda tentang Islam yang Allah kata agama yang benar. Tentang kita redha tentang tiga perkara ni dan ikut patuh pada perintahnya, bersyukur dengan apa pemberian Allah ini, maka Allah akan panggil kita irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bila dah redha dengan jiwa, dengan yang pemilik jiwa-jiwa yang tenang ini, Allah akan cakap lagi, fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama-sama hamba-hambaku. Allah tak panggil bersama hamba-Ku seorang. Dia masuklah ke syurga kamu. Wahai ibadi, masuk syurga tak? Masuklah syurga bersama-sama hamba-hambaku. Ramai. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam syurga. Sebab tu kita kena ada sahabat-sahabat yang soleh dan solehah. Berkawan dengan orang yang soleh dan solehah. Dia akan dapat juga, pertama kita dapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dapat syafaat daripada kitab Al-Quran yang kita baca. Dan yang ketiga, kita mendapat syafaat daripada sahabat-sahabat yang membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat yang beramal dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang soleh. Paling kurang pun macam itulah. Kalau kita, boleh jadi juga kalau kita baca Al-Quran, kita mengamalkannya, mengajarkannya juga, kita boleh cari sahabat-sahabat yang kita kasih. Ya Allah, masukkanlah sahabat aku tu dulu, kami mengaji Al-Quran sama-sama. Ha. Tengok-tengok tu yang ada istilah, kalau kau tak nampak aku dekat syurga, kau carilah aku di pintu neraka. Kau carilah aku di neraka nanti. Carilah. Panggillah Allah. Mintalah Allah supaya masukkan aku ke dalam syurga. Betapa pentingnya kita membaca Al-Quran dan hadis supaya kita lebih rasa jiwa yang tenang, dan Allah akan memanggil jiwa kita yang tenang itu. Saya rasa setakat tu dulu kot. Ah, Ya, Alhamdulillah Ustazah. Walaupun topik title dia uh, berapa bab je, tapi mungkin sangat mendalami. Kerana apa tu, bagi Kak Aisyah lah, uh, perpaduan untuk faham macam mana kita dapat uh,
macam mana nak dapat solve problem kita, uh, Mm-mm. tentang pentingnya perpaduan dan kasih sayang, Mm. supaya kita lebih wise. Tapi yang perkara yang menyesatkan tu adalah perkara yang kita kena ambil iktibar lah. Jadi kita tak sering confuse Mm-mm. dengan keadaan-keadaan kan, kenapa kita confuse. Mungkin Mm. kita akan dapat kita punya kesimpulan dan jawapan kita lah yang kita nak, Mm-mm. insyaAllah. Maknanya kesimpulan malam ni kita perlu berkasih sayang dan bersatu untuk apa recognize Lain. reconstruction Hmm. recognize balik reconstruction kita punya uh, hubungan antara sama-sama kita dan perlu bersatu juga jauhi sifat Angkuh dan sombong, sombong. angkuh dan sombong. Itu angkuh dan sombong itulah yang akan menimbulkan hasad dan dengki antara manusia tu. Okay, Hmm. mudah-mudahan kita bertambah iman kepada Allah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Setakat tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hafiz Ustaz.